Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya berkenaan dengan PRN Melaka yang mana kita tahu siapa dia yang gila kuasa. Hari ini jelas kita lihat apabila parti yang ada dalam kerajaan, apabila PRN Melaka ini mereka bertelagah, yang mana kita lihat UMNO mengeluarkan kenyataan lain, manakala PAS pula mengeluarkan kenyataan selamat, iaitu separuh kepada UMNO Barisan Nasional, separuh kepada Bersatu PN. Ini yang kita lihat hari ini. Dan kenyataan pula yang dikeluarkan oleh PN, terutamanya Bersatu, lain juga. Kerana mereka fikir bahawa mereka akan bertanding semua kursi. Kerana mengikut apa yang telah dikeluarkan oleh Presiden UMNO, bahawa mereka tak nak bersama dengan PN ataupun Bersatu. Jadi jelas di sini. Ini yang saya lihat bahawa apabila selesai PRN Negeri Melaka ini, maka kerajaan pusat akan bergolak. Yang mana kita tahu akan terjadinya pergolakan sekali lagi, yang mana kali ini saya harap akan terus berlangsung saja pilihan raya. Kerana pergolakan ini berlaku ketidakpuas hati orang-orang Bersatu, yang mana apabila kita lihat PRN Melaka ini, jelas UMNO tak nak bekerja sama, maka di pusat juga akan menerima efek yang sama. Dan di sini mungkin akan berlaku penarikan sokongan. Ini akan kita lihat. Dengan jelas ini, mungkin hari ini apa yang saya katakan ini, rakyat akan ketawa. Tetapi ini hakikat. Kerana di pusat mereka bersatu, tetapi di negeri mereka bertelagah. Jelas di sini kestabilan politik tak ada. Itulah sebabnya apa yang berlaku di negara kita ini, yang kita lihat hari ini, apabila saya lihat laporan audit negara yang mengeluarkan kenyataan di media hari ini, mengatakan kerajaan membayar hutang dengan berhutang. Jadi bagaimana itu? Ini adalah hutang yang dibuat oleh pimpinan Barisan Nasional yang dipimpin oleh UMNO. Dan selepas itu Bersatu, pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang menggunakan logo Perikatan Nasional, menambah lagi hutang. Hutang ini agak stabil apabila diperintah oleh Pakatan Harapan. Tetapi dimomokkan, dimainkan dengan isu-isu ini supaya rakyat takut seolah-olah DAP yang dipersalahkan. Padahal kita tahu pimpinan kita yang ada dalam kerajaan, mereka ini sebenarnya semua kita boleh katakan gagal untuk mentadbir urus keuangan negara dengan baik. Yang mana hutang negara berlambak-lambak, tetapi penyokong-penyokong mereka bertepuk bersorak kerana dengan gula-gula yang ditaburkan. Apalagi kalau kita dengar daripada bajet yang telah pun dibentangkan sebentar tadi, jelas mereka-mereka yang menyokong seolah-olah ini adalah satu yang terbaik buat rakyat, tetapi hakikatnya banyak sudah hutang negara kita ini terpaksa dilaksanakan. Kita dengar tadi apa yang kerajaan umumkan, yang baik ya baik. Tetapi kita boleh lihat bahawa ada seperti yang mana vape ataupun rokok ataupun barang makan bergula akan dicukaikan. Saya tidak ada masalah kalau cukai rokok bagaimanapun. Tetapi ini kita akan lihat bahawa kenapa perkara ini berlaku. Makanan, kalau yang bergula ini, saya rasa hampir mungkin 60 ke 70% makanan yang ada di negara kita ini bergula. Jadi kalau dicukaikan makanan bergula, alamatnya hampir semua makanan tu dicukaikan. Maka sebenarnya kita rakyat diheret lagi dengan masalah harga barang naik. Selepas ini kita akan diheret dengan masalah harga barang naik, tetapi kerajaan memberi kita sedikit gula-gula untuk kita nikmati. Ini adalah satu strategi mereka beri dan ambil, yaitu take and give. Ini yang saya katakan bahawa kenapa kita lihat bahawa hari ini ekonomi tidak stabil, hutang begitu banyak, politik negara kita ini tidak stabil, dan PRN Melaka ini terjadi, menghuru-harakan lagi apa yang berlaku dalam negara kita ini. Yang jelasnya ini nanti adalah di akhirnya Bersatu akan menarik sokongan daripada kerajaan yang ada. Jadi mau atau tidak, kita rakyat akan berdepan dengan masalah besar lagi.
pandemik belum begitu selesai dan akan berlaku pilihan raya yang akan cepat. Tetapi ini adalah yang terpaksa kita telan kerana kerakusan kuasa yang mana perkara ini berpunca daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang rakus akan kuasa dan akhirnya memakan diri dan dijatuhkan oleh geng-geng pengkhianat yang mana beliau sendiri sebagai ketua akhirnya dijatuhkan oleh Parti UMNO apabila menarik sokongan. Ini adalah yang kita lihat politik kotor yang mereka mainkan akhirnya memakan diri. Begitu juga UMNO akan menerima juga akibat yang sama jika dibalas balik oleh Parti Bersatu. Kerana UMNO hanya mempunyai 3 lebih kursi. Jadi ini yang berlaku dalam kerajaan kita hari ini. Jika Bersatu 5 orang tarik sokongan, maka jelas kita tahu jatuh. Dan kita tahu Perdana Menteri kita memungkiri janji, iaitu undi percaya di parlimen sampai hari ini sehingga terbentangnya bajet, beliau tidak buat. Dan perkara ini seolah-olah disenyapkan. Sepatutnya dilakukan supaya ada keabsahan dan kestabilan. Tetapi beliau juga tidak mahu buat. Inilah kerajaan yang boleh kita katakan bahawa kerajaan gila kuasa. Jelas di sini bahawa pemimpin-pemimpin daripada UMNO, Bersatu dan PAS ini, mereka hanya pentingkan diri sendiri. Kerana mereka-mereka ini adalah pimpinan lama yang mana mereka-mereka ini telah pun menikmati kuasa yang begitu lama dan apabila mereka hilang kuasa, maka mereka rasa tidak selesa. Yang mana selama ini bolehlah dikatakan nak makan pun orang suapkan. Tetapi setelah beberapa tahun mereka ada kuasa dan tiba-tiba hilang kuasa, maka mereka rasa hilang kuasa ini tadi dan mereka dengan cara apapun nak mengembalikan kuasa. Itulah berlakunya langkah seretan. Langkah seretan ini adalah hasil daripada mereka-mereka yang rakus dengan kuasa, mereka-mereka yang ingin cepat mendapatkan kuasa, dan mereka-mereka yang ingin menonjolkan diri mereka ke depan, akhirnya mereka menjadikan langkah seretan ini dan akhirnya mereka dapat mengambil sebagai kerajaan, tetapi bergolak sehingga kan menyusahkan kita rakyat. Jadi ini yang kita lihat. PRN Melaka ini adalah medan untuk kita lihat jika Perikatan Nasional bertanding, UMNO Barisan Nasional bertanding dan PIHES bertanding, maka jika PIHES menang dan PIHES boleh membentuk kerajaan Melaka, di sini tidak berlaku masalah di pusat. Tetapi jika UMNO menang PRN Melaka ini, tetapi Bersatu kalah teruk, maka kita akan melihat satu pergolakan berlaku di pusat kerana di sini pasti akan ada timbulnya masalah-masalah teknikal yang lain. Itu saya katakan selepas PRN Melaka ini akan ada pergolakan di kerajaan pusat sekiranya PIHES tidak menang. Jika PIHES menang, maka senyap isu-isu ini semua. Tetapi jika PIHES kalah, tetapi Bersatu contohnya menang, juga akan menjadi isu. Tetapi kita yakin bahawa pertembungan ini ada pada Bersatu dan pimpinan Barisan Nasional ataupun UMNO yang mengetuai Barisan Nasional. Jadi di sini jelas bahawa akan berlaku pergolakan di pusat pimpinan utama mereka dan di sini akan berlaku satu kestabilan yang tidak baik untuk politik negara kita ini, maka boleh membubarkan dan terjadinya PRN ke-15. Ini yang saya lihat sebagai rakyat. Ini adalah amat membimbangkan kita rakyat. Kerana kestabilan politik ini menyusahkan kita semua. Dan kestabilan politik ini berlaku adalah disebabkan oleh mereka yang ada dalam kerajaan hari ini. Mereka-mereka ini tidak memainkan tanggungjawab seperti mana yang mereka ucapkan. Kita lihat, UMNO berkuasa sebagai Perdana Menteri
kenapa kita juga lihat Menteri Kesehatan juga daripada UMNO. Dan banyak lagi pimpinan-pimpinan UMNO yang pegang kementerian. Tetapi isu apabila kita lihat SOP yang mereka langgar ini, jelas kita lihat bahawa apabila didenda semua 10,000, dan apabila saya lihat komen di saya punya page saya sendiri, saya lihat banyak yang mengkritik tentang isu ini. Kenapa didenda 10,000? Saya tidak ada isunya nak denda 5,000 ke 3,000 ke. Tapi yang jelas, saya lihat double standard berlaku di situ. Sepatutnya mereka-mereka yang buat perhimpunan itu ataupun buat perjumpaan itu, maka harus didenda seorang per seorang. Biar padan muka mereka. Karena kita nak double standard itu tidak ada. So itulah penjelasan saya kali ini. So sekian, terima kasih. Thank you.